Jadi dalam menceritakan tentang rukun iman ni, saya ada satu cerita yang mana cerita ini telah pun sahabat-sahabat tahu secara ringkasnya, iaitu yang terjadi pada satu zaman seorang raja yang zalim, iaitu cerita Ghulam. Nak ceritakan dalam zaman Ghulam ni, terdapat seorang raja yang zalim yang mengakui dirinya Tuhan, dan dia mempunyai seorang ahli sihir, dan ahli sihir dia ni, ahli sihir raja ni dah tua dan dia memerlukan pewaris. Jadi ahli sihir tersebut meminta kepada raja tersebut untuk mencarikan pewaris baginya. Jadi nak jadikan cerita, Ghulam ni telah terpilih untuk menjadi pewaris kepada ahli sihir tersebut. Dalam masa yang sama, Ghulam ni dia mempelajari ilmu dengan seorang wali ataupun seorang pendeta, orang yang alim lah. Jadi dia belajar dua ilmu dalam satu masa, iaitu ilmu sihir dan ilmu Islam. Dalam sebuah kampung ni, sebuah kampung yang Ghulam duduk ni, terdapat seekor binatang yang buas, yang tak boleh siapa-siapa bunuhnya. Dan pada ketika itu Ghulam nak test, nak tahu ilmu yang mana yang betul baginya, adakah ilmu sihir ataupun ilmu yang diajar oleh pendeta tersebut. Jadi pada satu hari, Ghulam ni terjumpa dengan haiwan tersebut dan dia mengambil satu batu untuk test ilmu yang mana yang benar, sama ada ilmu yang diajar oleh pendeta tersebut ataupun ilmu sihir. Jadi sebelum dia membaling batu ke arah haiwan tersebut, dia membaca bismillah dengan nama Allah dan dia campakkan batu tersebut ke haiwan tersebut, dan haiwan tersebut pun mati. Dan heboh satu kampung. Heboh satu kampung yang menyatakan Ghulam ni dapat membunuh haiwan tersebut. Pada satu ketika datang seseorang kepada Ghulam untuk menyuruh Ghulam menyembuhkan penyakit dia. Jadi kata Ghulam, aku tak dapat menyembuhkan penyakit engkau. Jadi orang tu bertanya, siapa yang akan menyembuhkan penyakit aku? Jadi yang menyembuhkan penyakit engkau adalah Tuhan aku dan Tuhan engkau. Okey, baik. Kat situ Ghulam dah mengajar orang itu ilmu tauhid, dan kemudian dia menyuruh orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian Ghulam mengubatinya dan penyakitnya pun telah sembuh. Pada satu ketika datang seorang orang besar raja, orang besar istana, boleh dikatakan menteri lah, tahap menteri, datang kepada Ghulam. Dia pun sakit, dia nak menyembuhkan, dia nak minta Ghulam sembuhkan penyakit dia. Jadi Ghulam pun ajar perkara yang sama dan mengatakan, aku tidak boleh menyembuhkan penyakit kau. Yang menyembuhkan penyakit kau adalah Tuhan aku dan Tuhan kau. Okey, jadi Ghulam minta orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian orang itu beriman kepada Allah dan penyakit dia pun telah sembuh. Jadi setelah sembuh, menteri tersebut balik ke istana dan raja perasan penyakit yang dihadapi oleh menteri tersebut telah sembuh, dan bertanya kepada menteri tersebut, macam mana penyakit kau boleh sembuh? Yang menyembuhkan penyakit aku adalah Tuhan aku dan Tuhan engkau. Raja pun bertanya, bukankah Tuhan kau tu adalah aku? Dan menteri tersebut pun menafikan bahawa raja itu adalah Tuhannya. Nak jadikan cerita, raja ni pun bunuh menteri tersebut dan bunuh juga pendeta, iaitu wali yang mengajar ilmu kepada Ghulam. Dan raja pun memanggil ataupun menangkap Ghulam untuk menghadapnya ke istana dan memerintahkan kepada bala tenteranya untuk membawa Ghulam ni ke atas gunung dan mencampakkan dia daripada atas ke bawah. Nak jadikan cerita, Ghulam ni pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menyelamatkannya, dan terjadilah satu peristiwa, bala tentera tersebut semua mati dan Ghulam masih lagi hidup, dan Ghulam kembali balik kepada istana. Okey, lepas dia balik ke istana, raja sangat marah dan raja pun memerintahkan lagi bala tenteranya bawa Ghulam ni
ke tengah laut dan tenggelamkan gulam tersebut. Jadi gulam pun berdoa agar Allah menyelamatkannya, dan kemudian bala tentera tersebut pun mati. Gulam kembali balik kepada istana. Lepas raja sangat marah tu, gulam pun memberi cadangan bagaimana nak membunuh dia. Raja tu kata, macam mana? Gulam pun memberi 2 cadangan kepada raja untuk membunuhnya. Yang pertama, raja mesti memanggil seluruh penduduk untuk menyaksikan kematian gulam. Yang kedua, menggunakan panah dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika memanah gulam. Jadi penduduk semua dah berkumpul untuk menyaksikan kematian gulam, dan apa yang dibuat oleh raja, ikat gulam, kemudian anak panah tepat kena dekat dahi gulam dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan kepada gulam, dan matilah gulam. Kalau kita tengok kisah ni selepas gulam mati, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Seluruh penduduk kat sini, seluruh penduduk beriman kepada Tuhan gulam. Seluruh penduduk beriman kepada Tuhan gulam. Raja menjadi sangat marah, dan raja memerintahkan bala tentera dia untuk menggali lubang parit yang sangat besar dan menyalakan api di dalam lubang tersebut dan mencampakkan setiap orang yang beriman ke dalam api tersebut. Dan tiba giliran seorang perempuan yang menggendong anak dia yang masih kecil, dan dia teragak-agak untuk nak melompat dalam parit tersebut. Dan apa yang berlaku ketika itu, salah satu mukjizatnya, bayi yang dikandung oleh perempuan tersebut berkata-kata dan menyatakan bahawa, ya Umi, apa yang kau buat ni adalah betul, adalah jalan yang benar. Jadi perempuan tu pun terjun ke dalam lubang api tersebut. Baik, dalam cerita ini kita dapat lihat tentang keimanan yang ada dalam diri gulam, budak itu, dan penduduk tersebut, dan seorang perempuan itulah, yang mana keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat kuat, sangat teguh, sangat yakin. Dan iman inilah yang kita nak cari, yang kita perlu cari. Cuba tanya pada diri sendiri, adakah iman kita dah tahap macam tu? Adakah kita sanggup untuk terjun ke dalam lubang yang api membara disebabkan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi itulah kisah yang saya boleh ceritakan, iaitu satu kisah tentang keimanan yang teguh, yang kita kena cari. Itu sahaja daripada saya. Moga yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Jangan lupa saksikan episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.